Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Bola sepak persahabatan antarabangsa Tier 2 Hari Aikal Adam Afkan muncul viral skuad bawah 23 tahun B23 negara selepas gol pada minit akhir permainan menghadiahkan kemenangan tipis 1-0 Malaysia ke atas China. Pertembungan kedua-dua pasukan berlangsung di Stadium Jinshan, Shanghai, China tanpa kehadiran penonton. Pada bermula perlahan terutama pada babak pertama dengan semua gerakan kerap kali gagal diterjemahkan dengan jaringan. Usul skor kelahiran Juan Torres Garrido meningkatkan tempoh permainan pada separuh masa kedua akhirnya berhasil menerusi sentuhan penyudah Hari Aikal pada minit-minit akhir masa kecederaan. Skuad negara akan bertemu sekali lagi dengan pasukan tuan rumah pada perlawanan persahabatan kedua pada Selasa. Dua perlawanan persahabatan tersebut adalah sebagai persiapan mengharungi saingan Piala Asia B23 di Doha Qatar bermula April tahun depan. Hal muda diundi dalam Kupan D dan akan membuka saingan bertemu Uzbekistan pada 17 April. Seterusnya bakal berdepan Vietnam pada 20 April sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Kuwait pada 23 April. Sementara itu, Ketua Jurulatih Juan Torres Garrido berharap anak buahnya dapat memperbaiki kualiti permainan ketika menyerang pada perlawanan persahabatan kedua berdepan China. We will review the game, we will check everything like we usually do, and we try to keep improving a bit more maybe on the attacking side, reaching more times the opposite box, and overall remaining a bit more compact generally. But I think after watching the game on video, we will know what specifically can or must work from the next days. Ketua Pasukan Muharid Ajmal Mahdi turut mengakui masih banyak ruang boleh diperbaiki sebelum aksi pada Selasa. Saya rasa taktikal dah baik, dah jadi, cuma kita perlu patient lah sikit dengan bola. Dan saya harap kita dapat kompos lagi dengan bola, cuba sesuaikan diri dengan bola. Dan saya harap pada next match ni kita buat yang lebih baik lah. Kalender kejuaraan Kapten Malaysia musim 2024 menyaksikan 10 pusingan bakal berlangsung dengan saingan pembuka tirai bakal bermula di Litan Jasin Bestari Melaka pada Mac tahun depan. Pengumuman rasmi itu dimaklumkan pengarah promosi Safe and Mature Sam Ronhawk. Usaha mereka selama 3 dekad dalam pembangunan sukan pemotoran dua roda di peringkat nasional membuahkan hasil. Musim 2023 yang tamat November lalu menyaksikan gelaran juara keseluruhan kelas utama CP150 menjadi pemilik pelumba peloton sprinter Yamaha CKJ Racing Akid Aziz. Pasukan CKJ Racing turut meraih penamat yang cemerlang pada musim apabila seorang lagi pelumbanya Ahmad Afiq Amran muncul sebagai naik juara keseluruhan di belakang rakan sepasukannya. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal berjaya mengikat Liverpool Series 1-1 di gelanggang lawan. Keputusan itu membolehkan skuad kenian Mikel Arteta mengekalkan kedudukan selaku pendahulu Liga. Pertembungan berlangsung di Stadium Anfield menyaksikan Arsenal bermula garang berada di depan sampai minit keempat hasil jaringan pemain pertahanan Gabriel. Tersentak dengan gol itu, pasukan tuan rumah meningkatkan tempoh permainan dan turut menguasai lebih 71% perlawanan. Usaha Durant untuk memburu gol penyamaan akhirnya berhasil pada minit ke-29 selepas hantaran pemain pertahanan Alexander Arnold tenang disudahkan Muhammad Salah. Permainan lebih seimbang pada babak kedua dengan Liverpool dan Arsenal masing-masing berjaya mencipta beberapa peluang untuk menambah jaringan. Namun ketumpulan pengidam menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati sekadar berkongsi satu mata. Arsenal kini memimpin Liga selepas mengumpul 40 mata, manakala Liverpool berada di tempat kedua ketinggalan satu mata. Sementara itu, pasukan bawahan Liga Luton Town mencatat kemenangan mengejut ke atas Newcastle di laman sendiri. Gol tunggal skuad kenian Rob Edward hadir pada minit ke-25 menerusi jaringan Andros Townsend. Meskipun cuba bangkit dan berjaya menguasai permainan, namun Newcastle terus buntu untuk merobek gawang Luton bagi mencari gol penyamaan. Keputusan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kemenangan meletakkan Luton cuma 2 mata untuk keluar dari zon penyingkiran. Sementara Newcastle kini berada di kedudukan ke-7 Liga dengan mengumpul 29 mata. Berikut keputusan lain-lain perlawanan.
Rebecca Webb melakar sejarah bergelar pengadil wanita pertama mengendalikan perlawanan EPL. Beliau yang berusia 40 tahun menghadiri pertemuan Fulham dan Burnley di Stadium Carbery Cottage semalam. Perlawanan itu berakhir dengan Burnley melakar kemenangan mengejut 2-0 ke atas pasukan tuan rumah. Webb memberikan 3 kad kuning dan memastikan perlawanan berlangsung tanpa sebarang insiden kontroversi. Pertandingan berlangsung lancar tanpa ditangguhkan oleh video bantuan pengadil VAR. Webb sebelum ini merupakan pengadil wanita pertama menghadiri perlawanan Liga Bola Sepak Inggeris EFL pada 2021 dan aksi Piala FA lelaki pada tahun lepas. Bekas penyerang Barcelona Luis Suarez kembali bergabung bersama rakan sepasukannya Lionel Messi di Inter Miami untuk menghadapi saingan Liga Bola Sepak Utama MLS bagi musim 2024. Suarez bakal mentai bekas pemain Barcelona lain seperti Sergio Busquets dan Jordi Alba yang masing-masing pernah memenangi 4 kejuaraan Liga Spanyol dalam tempoh 5 tahun. Pemain berusia 30 tahun itu mengikat kontrak selama semusim bersama klub dimiliki bekas pemain Manchester United, David Beckham. Suarez beraksi buat Grêmio dan bergelar penyerang terbaik dalam Liga Brazil apabila menyumpat 20 gol dan mencipta 17 bantuan jaringan untuk mencipta Liga dan juga memenangi kejuaraan berganda. Mereka turut meluahkan rasa teruja dan yakin kualiti pasukan itu dan akan meningkatkan permainan dengan kehadiran Suarez. Karier profesional bekas juara heavyweight dunia Anthony Joshua mampu tergugat seandainya beliau gagal menewaskan Otto Wallin dari Sweden di Arab Saudi. Juara dunia 2 kali berusia 34 tahun itu kehilangan tali pinggang kejuaraan WBA, IBF, WBO dan IBO kepada Alexander Usyk dari Ukraine pada 2021. Joshua kini senasib dengan seorang lagi bekas juara WBC, John T. Wilder dari Amerika Syarikat. Kedua mereka akan bertemu sekiranya mampu menumpaskan lawan masing-masing di Riyadh. Wilder bakal berdepan bekas juara dunia WBO Joseph Parker dari New Zealand. Daniel Barbosa menjadi Piala Dunia papan luncur saji FIS pertamanya dalam tempoh hampir 4 tahun dengan kemenangan ke atas Arvin Auner dalam acara selum di Davos, Switzerland. Ia merupakan kemenangan Piala Dunia pertamanya sejak Januari tahun 2020 di Berchtesgaden, Austria. Rakan senegara Barbosa Adrian Corti mengakhiri saingan di tempat ketiga. Saingan wanita pula diungguli Ramona Di Rizia Hofmeister yang merangkul kejuaraan Piala Dunia ketiga berturut-turut. Atlet Jerman itu menewaskan Lucia D'Amato dari Itali pada perlawanan akhir yang berlangsung sengit. Sabine Schokman menambahkan perlombaan di tempat ketiga. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Studio RTM, salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.